Bukankah yang menyebabkan ajal itu bukan COVID-19? Buktinya seluruh dunia sudah mencecah 35 juta. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Tapi yang mati baru hampir 1 juta orang. Jadi mana pergi yang 34 juta tu, kenapa tak mati? Muslimat, adakah yang 1 juta tu sebab Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz matinya kerana COVID-19? Tak. Nombor 1 kerana Allah kata ajalnya tiba pada tarikh itu, pada saat itu. Lalu COVID-19 hanya menjadi asbab. Berapa ramai orang yang dah pasang alat bantuan pernafasan, tapi tak ada siapa yang jangka dia boleh kembali sihat kat rumah berkebun semula hari ni. Kerana Allah kata belum ajal. Jadi jangan takut kepada makhluk, takutlah kepada Al-Khaliq. Ini yang saya tekan dalam hubungan rapat dengan Allah, taat Allah dan Rasul. Muslimat dirahmati Allah, hisab, hitung. Kerana semua kita ni berdoa, kata Nabi SAW, lazimi lisan kita ni dengan satu doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dibaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, aku ini nanti akan melalui proses hisab di yaumul mahsyar. Antara nama kiamat itu adalah yaumul hisab, hari yang semua kita ni akan dihitung. Muslimat dirahmati Allah, doa ini dalam tafsir Al-Azhar minta kita amalkan sesuai dengan saranan Nabi SAW bercakap dengan Aisyah. Aisyah, celaka orang kalau waktu hisab dia itu, muslimat, Allah tak permudahkan. Apa maksud Allah permudahkan? Macam kat dunia ni kita dapat satu kabel. Kak, macam mana boleh dapat panggilan haji ni? Akak bukan baru sekali ke buat rayuan? Alhamdulillah Ustazah, Kak kenal seorang ni, memang kota bawah dia ada 20 orang, elok tinggal satu kota je, Alhamdulillah. Dia suruh Kak buat surat juga. Pergi pejabat dia, tak baca pun Ustazah, campak je surat tepi tu, lulus. Nampak muslimat? Kat dunia bukan semua orang dapat. Tapi dengan Allahumma hasibni hisaban yasira, merasalah supaya kita menjadi VVIP di akhirat. Kerana apa muslimat? Bila Allah hantarkan kabel yang paling indah buat kita, maksud Ustazah Zai adalah apa? Dia tak tengok sangat pun, Allah tak baca sangat pun apa yang kita buat. Harapan kita masuk ke syurga tanpa hisab. Setiap kali cakap macam bergetar tubuh sebab tak rasa layak pun muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau Allah tak datangkan pertolongan melalui rahmat dan syafaat Nabi SAW, apa yang kata Nabi kepada Aisyah, celaka orang ni sebab setiap satu titik pun Allah hitung. Maka bila satu titik dihitung muslimat, yang kita belanjakan tu Allah tanya. Bukan setakat yang kita belanjakan, tapi sumber dapat daripada mana. Ada ramai orang boleh menabur duit. Mana orang miskin kat sini nak ambil. Tapi sumber mana yang kita ambil muslimat? Sebab tu kita nampak sepotong roti yang nak masuk dalam mulut kita halal, tapi belum tentu halal kalau cara kita mendapatkan roti itu bukan dengan cara yang halal. Jadi dalam bab harta saja bukan soal membelanjakan yang ditanya Allah, soal mendapatkannya. Jadi kalau tak jaga hubungan baik dengan Allah, bina kabel yang sebesar-besar dengan Allah, macam mana kita nak selamat di akhirat Allah? Ini kita mengajak dalam 2 bab yang pertama. Kemudian muslimat dirahmati Allah, masuk menggembirakan ibu bapa. Ujian orang tua adalah ujian buat kita. Umur begini, biasa mungkin Ustazah Muzayyanah, Ustazah Zai baru kematian ibu bulan 3 tahun lepas. Elok saja PKPP, kematian ibu mertua muslimat. Jadi saya sebutkan, Masya Allah, kami diuji bertahun-tahun dengan menjaga orang tua yang sakit. Kadang kita kat KL, ditelefon kat Kulim, mak masuk hospital. Berada kat sana pula, mak saya sini masuk hospital. Diuji. Subhanallah, bukan satu perkara mudah. Jadi bila orang datang, Ustazah, kenapa ya adik-beradik saya 8 orang, tapi mak saya selesa duduk rumah saya? Kak, syurga ada dalam rumah. Sekali lagi, malas cakap dengan Ustazah, syurga. Jawapannya ya muslimat. Kita tak boleh fikir ke kenapa abang kita yang sulung, yang rumah besar, yang kaya raya tu, mak kita tak selesa duduk.
Kenapa ya muslimat dirahmati Allah? Kita dah cakap long, sepatutnya kan anak lelaki. Kenapa semua terbeban pada aku ni? Bukan kita tak cakap, tapi tak tahulah ustazah, macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, buat tak faham. Bukan tak tahu jadual mak dah masuk dah dalam family group. Bukan tak tahu bil hospital mak, tapi buat tak tahu. Tapi tukar kereta baru lagi. Tu yang saya sakit hati tu ustazah. Muslimat, kita bercakap tentang orang takkan pernah habis. Sampai bila-bila. Walaupun orang itu adalah suami kita, orang itu adalah adik-beradik kita, orang itu adalah BFF kita, insya-Allah akan ada noktah penemu jawapan kepada bila bercakap tentang diri kita. Ya Allah, kenapa pada aku Engkau letakkan ya Allah, ini syurga yang paling mudah untuk aku lalui. Jambatan bagi seorang anak adalah ibu dan ayahnya untuk ke syurga. Tapi anak perempuan muslimat dirahmati Allah, kalau terhalang oleh suami, abang awak kan ada, kenapa duduk rumah kita? Beban kan bagi seorang isteri muslimat. Ramai yang mengadu demikian. Masya Allah, bila kita sebut tentang harta peninggalan ibu dan ayah, kenapa agihannya banyak kepada orang lelaki berbanding kepada orang perempuan, kita komplain habis. Rupanya kita tak faham, walaupun dia telah beristeri, tanggungjawab utamanya adalah ibunya muslimat. Lalu ibunya, anak soleh ni bukan saat hidup saja beramal untuk ibu dan ayahnya, tapi setelah mati siapa kita? Sebab itu ibu-ibu yang pernah ditompangi rahimnya oleh zuriat, tak kira anak lelaki anak perempuan, tolong tunggu satu saat anda digembirakan oleh Allah. Saat bila muslimat? Saat kadang-kadang kita terlupa nak puji-puji anak kita yang tak banyak jasa pada kita. Biasa atas dunia ni kita puji mana muslimat? Yang paling banyak jasa. Ambil report card kat sekolah, tahniah puan, anak puan ni memang bagus kat sekolah. Yelah cikgu, kat rumah pun memang tak menyusahkan langsung. Tak sama macam yang bongsu tu. Yang bongsu tu sakit hatilah kita ni muslimat. Jadi kat sekolah dia tak dipuji, dekat rumah pun dia dikeji. Akhirnya muslimat kita bertanya, kenapa susah sangat engkau ni belajar tak pandai? Dekat rumah pemalas. Siapa yang bercakap demikian ibu? Ibu yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala mustajab doanya. Dan siapa yang memuji-muji anak sulung tadi muslimat? Cikgu kat sekolah kata bagus. Abang, tadi cikgu puji kembang hidung ai dekat sekolah kan. Anak kita memang bagus, dahlah ketua pelajar, pelajaran hebat. Kita sebut hari-hari ibu itu adalah doa. Menjadi ibu tak perlu dalam telekung, atas sejadah, berwuduk, angkat tangan, itu dinamakan doa. Tak. Apa yang terlafaz di lisan, apa yang terdetik di hati, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Tuhan, tu pun anak kita, yang ini pun anak kita. Muslimat, macam mana kita nak ada sifat adil kepada orang-orang yang sepatutnya kita lindungi? Lalu ibu-ibu dirahmati Allah, berapa ramai hari ni orang bertemu dengan ustazah, ustazah, saya nak minta tolong dengan ustazah. Dulu saya anak derhaka. Macam mana saya nak balas mak saya ustazah? Meninggal dah. Sekarang ni baru saya sedar kan, patutlah dulu abang saya yang dipuji-puji. Sekarang ni ustazah saya dapat duit banyak pun saya tak boleh kongsi dengan mak ayah saya. Saya sebut muslimat dirahmati Allah, untungnya mak dia dalam kubur. Sebab dia jumpa ustazah minggu lepas, infak mana yang saya nak bagi wakaf atas nama mak saya. Minggu ni jumpa tanya lagi. Saya kata minggu lepas kan dah bagi banyak tu. Ustazah apa guna kalau saya gunakan rezeki saya ni, saya tak jadikan manfaat untuk mak. Kan ceramah ustazah hari tu, walaupun dah mati saya masih boleh menjadi anak soleh kepada mak saya. Muslimat, ibu di barzakh boleh bertanya, sejuk barzakh aku ni kerana apa ya Rab? Bukan anak yang kita julang-julang dulu sangat. Anak yang dulu kita julang-julang, muslimat dirahmati Allah, khawatir matinya seolah-olah melepaskan satu beban. Lega, seronoklah kita, mak sakit sampai kepada keperkuburan, semua kita yang uruskan mak. Jangan diakukan amalan itu. Khawatir muslimat dirahmati Allah, dulu yang hantar mak ni selesa duduk rumahmu siapa? Allah. Sebab tu muslimat, 50 tahun kita hidup, boleh jadi anak yang soleh-solehah. Tapi 5 bulan belum mak ayah sakit, belum tentu kita kekal soleh dan solehah. Perangai ibu dan ayah yang kembali kepada anak-anak. Ustazah, saya dah hilang sabar dah. Kenapa mak ayah saya macam ni? Dia tak tahu ke kat mana tandas? Akal ada. Orang datang ziarah bagi duit, dia cari duit dia kat mana ustazah? Tu. Tapi bila nak pergi kencing tu, kita pimpin lah pergi tandas. Tak.
tak jadilah, dah tak rasa dah. Elok kita usung pergi dekat katil, kat katil itulah dia melepas ustazah. Sakit hati saya. Mengadu muslimat, saya dah rasa dah. Muslimat dirahmati Allah. Sekarang bapak saya 84 tahun. Yang dekat Kulim pak mentua saya 70 tahun lebih. Jadi kita nak sebutkan muslimat dirahmati Allah lagi. Berdepan dengan suasana macam ni, pastikan kenapa Allah hantarkan orang tua yang asbab dialah kita berada di atas muka bumi. Tanya pada diri, kenapa ya Allah? Sebab apa Allah bagi muslimat? Sebab Allah nak bagi syurga dengan mudah kepada kita. Raikan. Jadi wahai para isteri, kalau melihat suami kita lebih kepada ibunya, tolong jangan cemburui dulu. Sebab suami nak mudah ke syurga dengan jambatannya adalah ibunya. Muslimat dirahmati Allah. Bahkan kalau suami kita mula terlupa kepada ibunya, apa peranan kita wanita berilmu? Bang, kenapa asyik balik kampung saya je? Kampung mak abang. Tak apalah, mak abang tu duduk pencen, duduk dengan adik bongsu. Tak payah ziarah sangat, kita balik kampung awak lah. Muslimat, kita perbetulkan. Sebab kita takut, kita nak jumpa balik suami kita dalam syurga, nak jumpa balik anak-anak kita dalam syurga, nak jumpa semua kesayangan kita dalam syurga. Jangan kita mudah-mudah. Syok lah aku, suami sporting sweet sungguh. Kat mana sporting sweetnya? Tak balik dah rumah mak dia. Padan muka mak mentua aku tu. Kita padankan orang, rupanya malaikat sedang mencatat siapa yang padan muka sebenarnya. Subhanallah muslimat, buku ni saya tulis hasil daripada sembang-sembang dengan orang-orang di Masjid Surau. Saya kata Masya Allah, ini jalan syurga. Ketika dalam slot tarbiyah di Radio Aikim, satu ketika saya bagi tajuk Ada Syurga di Wajahmu. Ada syurga. Makna DJ kata, Ustazah, bukan ke lagu Nash tu pada syurga di wajahmu? Ini bukan lagu Nash, ni Ustazah punya tajuk. Apa maksud ada syurga? Mengadulah apa saja, merintihlah apa saja kepada Allah. Allah yang pilih kamu jadi begitu. Suami macam mana dihantar pada kita? Allah yang izinkan 30 tahun dulu. Betul muslimat? Berlaku COVID-19 pada 2020, kita langsung tak pernah jangka. Kita ingat kereta terbang dah 2020. Rupa-rupanya kita terbang pun tak boleh muslimat. Allahu Akbar. Kita nak sebutkan apa? Bukan atas kehendak kita. Kun fayakun. Atas kehendak Allah. Siapa kita untuk bercakap itu ini tanpa kita balikkan semula kepada Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita sebut semua ni ada syurga di wajahmu. Kalau kata Ustazah, saya ada anak OKU tapi orang ramai berpandangan macam ni, Ustazah saya kena fitnah macam ni, setiap yang akan adukan itu adalah satu bonus untuk mendekat dengan Allah. Suami yang begitu untuk kita makin merintih pada Allah. Anak-anak yang mula tinggalkan kita untuk kita mengadu-ngadu kepada Allah. Makin tua makin terasa sunyi. Allah sedang mengajarkan kita bakal berpisah dengan dunia. Musliman, kita bukan untuk duduk lama atas dunia. Semua kita on the way belaka untuk mati. Muslimat, ke marah saya cakap macam ni ke orang An-Nur Subang ni? Jarang jumpa dah cakap macam ni Ustazah ni, kan? Sebab ada satu tempat bila saya ceramah muslimat, kadang-kadang waktu macam ni lah, tadi dah 1 jam kena dengan Ustaz Dr. Roslan. Lepas tu Ustazah sambung lagi, apa khabar calon-calon jenazah? Lain kali jangan jemput Ustazah ni, tiba-tiba jenazah terus dia. Saya kata ni pasti muslimat. Kalau saya sebut apa khabar bidadari syurga, sengih masing-masing macam makcik. Sengih sebut bidadari syurga. Tapi muslimat dirahmati Allah, kenapa mak nak duduk rumah saya, tak duduk rumah abang? Kenapa pasangan saya begini? Kenapa macam ni? Kenapa? Kita bertanya. Sedangkan Allah pilih kita tu tak ada yang sia-sia. Semua ada sebab. Allahu Akbar muslimat. Kalau kita pandang sebab Allah untuk memberi yusra, kita terlupa akan usra yang Allah hantarkan. Inna ma'al usri yusra. Setiap sulit, Allah bukan datangkan dia satu. Allah siapkan dengan package yusra. Berbahagia, kemudahan, kesenangan di hujungnya. Sebab muslimat dirahmati Allah, memang kena letak dalam minda selagi hidup. Inilah dia medan ujian. Ajarkan anak-anak kita. Anak buah saya baru-baru ni kan, Umi tak tahanlah duduk asrama ni, boleh tak nak berhenti? Boleh sayang. Suka ngadu kat Umi. Kalau cakap kat ibu semua tak boleh je. Dia meluah lah apa yang dia tak seronok kat asrama ni. Jadi Ustazah pun cakap, bagi tahu dengan Umi, kalau Umi bawa keluar daripada Ma'had Tahfiz ni, pergi dekat sekolah lain, agak-agaknya madrasah mana yang abang takkan jumpa masalah.
dengan guru, dengan kawan-kawan, dengan persekitaran baru. Dah duduk 2 tahun kat sini ni, hafazan sekian banyak, ustaz-ustaz semua dah kenal, kawan-kawan semua okey. Hanya sebab sikit benda je. Kalau pergi tempat baru, cuba bagi tahu kat mana agaknya tak ada masalah. Selagi namanya bumi, selagi namanya hidup, ujian pasti mendatangi. Kerana hidup ini adalah ujian. Bila nak habis semua ujian ni Umi? Bila kita mati sayang. Sebab bila mati tu adalah satu hari convocation untuk memastikan kita ni berjaya atau gagal dalam hidup. Jadi muslimat, berbahagialah dengan hadiah yang Allah hantarkan berbentuk ujian. Semua kita sama, tapi tak mungkin ujiannya sama. Kalau ni dengan masalah suami dia, ni masalah dengan anak dia, ni masalah jiran tetangga, ni masalah harta, muslimat takkan sama. Sebab Allah hantarkan kepada kita untuk meletakkan siapa kamu, semuanya jadi penghuni syurga. Kalau tidak, muslimat dirahmati Allah, mudah untuk Allah. Tak payahlah buat neraka, betul tak? Allah boleh buat, tak payah buat neraka. Allah boleh buat, tak payah ada COVID, semua orang berbahagia saja. Allah boleh buat sekelip mata, kun fayakun. Tapi nanti kita balik komplain kat Allah. Pasal apa kau duduk sebelah rumah aku ni? Pasal apa kita duduk main kat taman yang sama ni? Bukan kau ke dulu rompak rumah aku? Kita pun report ke Allah. Mana Aci Allah, dulu dia merompak rumah saya, tiba-tiba dapat masuk syurga. Hantarlah neraka. Neraka tak ada, sebab engkau minta dulu kan, tak payah ada neraka. Sifat Allah yang maha al-adil, adilnya Allah. Yang beroleh rahmat, syurga. Yang Allah Subhanahu Wa Taala campak dalam neraka siapa muslimat yang tak layak mendapat rahmat. Jadi kita sebut, apakah sebenarnya matlamat hidup ni? Dari segi kuantiti amal, ibu-ibu dirahmati Allah, kita tengok anak-anak yang kecil-kecil dah hafal Quran, solat tak tinggal, tutup aurat sempurna. Apa cara kita pandang mereka? Kalau ustaz, yelah senang nak masuk syurga, kecil-kecil dah hafal Quran, solat tak tinggal, mudah-mudah. Saya kata tak cik, syurga tu Allah cipta untuk semua, bukan mesti ustaz-ustazah. Saya pula selalu balik terkenang-kenang orang macam makcik ni syurga lah. Kenapa ustazah cakap macam tu? Dah tua-tua baik tengok Hindustan kat rumah guling-guling atas katil. Pasal apa datang masjid? Pakai tongkat. Ada orang kaya saya tak boleh lupa, muslimat dirahmati Allah kan, bibik dekat rumah lain, driver lain, bibik yang pimpin daripada kereta pergi dekat majlis ilmu. Bila bibik tu malu orang dah ramai datang ni muslimat, dia kata, puan duduk sini saja ya, tak payah duduk ke depan. Tak boleh, nanti tak dengar ustazah cakap, duduk depan. Duduk depan. Nak duduk depan, bibik hantar, bibik pun start ustazah Assalamualaikum pun tidur kat sebelah. Nanti wabillahi taufik tu dia pimpin lagi, puan dia masuk dalam kereta khas untuk bawa ke majlis ilmu, bertongkat, ditolak dengan wheelchair. Saya kata Masya Allah cik kan. Sampai saya sebut muslimat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala pilih orang ni, jelas-jelas husnul khatimah dalam menuju majlis ilmu, penuh susah payah. Maksudnya apa? Dia mungkin kalah dari segi kuantiti amal. Sebab bicaranya saya dulu masa muda tak buat macam ni ustazah. Saya dulu leka lara masa muda ustazah. Maka kenapa saya tak manfaatkan masa tua? Inilah nama kualiti amal. Nak masuk syurga ni muslimat bukan dengan kuantitinya saja. Jadi orang yang perasan saya sehari dapat 10,000 selawat, Quran saya khatam sekali. Jangan duk perasan dengan kuantiti itu kita ke syurga. Jadi syurga tu milik kita semua. Kalau kita amal solat tak tinggal, tapi ibu ayah kita lama tak ziarah, menunggu dia, seminggu dah tak telefon. Muslimat, kita sedar tak bahawa saat ibu menanti itu Allah sedang tangguhkan nikmat untukmu. Tolonglah beritahu kepada seluruh anak-anak kita, mak memang boleh maafkan kamu, mak boleh maafkan kamu, tapi mak ada Tuhan. Tuhan mak adalah Tuhan kamu juga. Tuhan yakni Allah sedang memandang mak, sedang memandang kamu. Jadi mak takut sayang kan, muslimat dirahmati Allah. Hati ibu yang ada parut ni muslimat, khawatir doanya tidak lagi mustajab untuk anak-anak. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab kasih sayang tidak ditebarkan. Ada ibu yang kalau aku mati pun kau jangan bagi tahu dengan abang long kau. Kenapa sampai macam ni sekali ibu? Kita sampai nak menuju mati dah. Tak akan ke syurga orang yang hatinya ada sebesar zarah rasa benci, ada sebesar zarah putus asa kepada Allah. Jadi saya kata kalau diuji dengan perkara macam ni, bagaimana semakin tua untuk kita mudah memaafkan.
qaulun ma'ruf, sedekah yang paling indah adalah kata-kata yang baik. Sedekah tanpa modal adalah senyum saat hati kita sedang menangis. Bukan mudah, muslimat dirahmati Allah. Okey. Baik, kita sambung. Setia pada pasangan. Setia pada pasangan yang bersuami, muslimat. Yang tak bersuami, yakini janji Allah, orang masuk dalam syurga ni nanti akan disandingkan di atas pelaminan yang indah. Kalau baca terjemahan Quran disebut dipan-dipan. Ramai orang PM tepi, Ustazah, dipan ni apa? Pandang kalau kita, Cik pernah pergi tak majlis kahwin? Cik tengok atas pentas tu kadang-kadang teringin tak? Sengih, dikipas, makan berhadap-hadapan. Sebiji macam tu dalam syurga. Harap-harap sebelah kita tu suami kita atas dunia. Muslimat dirahmati Allah, tak nak Ustazah ada tua bangka macam tu, kerepot. Dah, yang mati umur 70 tahun di 17 tahun kan balik oleh Allah, Cik. Ini jaminan Allah. Tapi kalau saya je ke syurga, suami tak ke syurga, suka perasan kita orang perempuan ni, muslimat. Perasan. Saya ni kahwin Ustazah dulu pertama dengan pak cik engkau tu 30 tahun, dapatlah anak masuk universiti belaka dah. Tapi itulah sibuk kerja sekali, tak pernah bawa acik pergi masjid. Lepas tu meninggal dah. Pak Imam mati bini pula. Kan? Pinanglah acik ni. Baru 4 tahun meninggal pula. Soalannya, Ustazah rasa acik nanti bersanding dalam syurga dengan yang nombor 1 ke dengan yang nombor 2? La ilaha illallah. Acik rasa acik masuk syurga ke tidak? Siapa kita untuk menilai engkau syurga, engkau neraka? Tak ada, muslimat. Masya Allah, tak ada. Tak ada siapa kita layak, Masya Allah. Sebab itu bila kita dengar baru ni jiran kita ni dengan orang Subang ni kan, muslimat, 3 hari baru latih diri jadi Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kalimah syahadah rebah. Orang duk kata, sebab baru belajar ni lupa kot. Tu manusia. Ataupun mic rosak kot. Rupanya AJK buat pengumuman kepada keluarga sipulan-sipulan, segera datang ke surau sekarang. Elok sampai kat surau seiring dengan bunyi ambulan. Meninggal, muslimat, tengah melaungkan kalimah syahadah dalam azan. Allahu Akbar. Bilal kata apa? Aku lama dah jadi Bilal ni, mengimpikan kematian macam ni. Tapi apa yang Allah tunjukkan, muslimat, bukan mesti kau ustaz, ustazah jadi Bilal lama, imam lama, siapa sahaja Allah berhak muliakan. Sebab tu orang bertanya, apa rahsia? Kami menulis, apa rahsia Ustazah Syadia Abbas ni? Kuburnya wangi, muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Diceritakan, Masya Allah. Ini yang kita nak tiru. Cari apa baiknya. Ketepikan, kesampingkan apa buruknya. So, pasangan kita itu, muslimat, pastikan ke syurga Allah. Jangan merajuk sikit padan muka dia, Ustazah. Kan? Cik, berapa ramai orang yang mempadan mukakan sedang dilaknat oleh Allah. Buktinya hadis yang tadi. Pelajari, muslimat, wasiat-wasiat Rasulullah untuk wanita mudah ke syurga, tapi kenapa ramai dalam neraka? Lalu kata Nabi, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Wahai wanita, banyakkan sedekah, banyakkan istighfar. Engkau ni sepatutnya mudah syurga, tapi kenapa ramai neraka? Hadis tu kata bukan suami saja engkau sakiti, tapi orang-orang yang suami sayangi engkau sakiti. Kita bila baca hadis tu, sungguh ya Allah, abang dengan kakak abang tu sama je kan? Dia tak jawab, muslimat, tapi dia kecil hati. Abang dengan mak abang tu sama je, photostat. Kan, muslimat. Rupanya kita tak kata suami kita, kita kata mak mentua kita. Dia diam, tapi dia sakit di dalam ni. Itu pun rupa-rupanya memudahkan ke dalam neraka Allah. Ya Rab, muslimat, pelajari. Kalau di sini ada, saya percayalah satu persatu hadis, ya Allah, rasa macam dilempang-lempang, Ustazah. Rasa dilempang, lunyai macam mana kena habis 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Baru kita tahan diri. Tuhan, aku nak syurga. Baru kita boleh memaafkan dengan mudah. Baru kita boleh berkongsi kebaikan dengan mudah. Muslimat, memberi manfaat kepada orang lain. Sayangi adik-beradik. Kasihi anak murid. Berbuat baik dengan rakan taulan. Menjadi jiran tetangga yang baik. Semua ini tolong baca sendiri nanti, muslimat dirahmati Allah. Cara kita nak masuk syurga melalui orang-orang yang dekat dengan kita. Faham tak maksud? Siapa yang pencen-pencen cikgu, muslimat dirahmati Allah kan? Tengok macam mana dulu, ya Allah Ustazah, tak cukup allowance yang sekolah bagi, habis duit saya semata-mata nak bagi anak murid pandai. Semua ni kadang-kadang yang Allah bebankan kepada kita dengan keikhlasan, muslimat. Itulah jambatan-jambatan yang Allah siapkan.
Tapi kadang-kadang la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit dan menyakiti hati si penerima. Kita sendiri yang batalkan. Anak-anak yang kita besarkan tu muslimat, itu bukan anugerah, tapi amanah. Ya Allah, dah hantar dah sekolah agama, tapi kenapa ya Allah tak sembahyang juga akhirnya? Ibu, anda tidak akan dinerakakan oleh Allah hanya kerana anak-anak kita yang tak tunduk kepada perintah Allah. Faham maksud saya? Kecuali ibu yang membiarkan, biarlah bang, tak payah kejut, dia balik lambat tu semalam. Kesian dia bang, tak cukup tidur. Muslimat, itu hanya kesian di dunia. Kalau kita dah beri pendidikan, kita dah bagi tahu, dah ajar, air mata yang jatuh bila mengajak dia muslimat, tapi dia masih lagi tidak mahu, percayalah, lepas kita mati nanti kita akan mendapat nikmat. Dia merintih, kalau boleh korek kubur mak nak bagi mak hidup balik. Tengoklah mak, saya dah pakai tudung dah sekarang. Tengoklah mak, sekarang saya dah pergi masjid. Sebab tu ibu-ibu dirahmati Allah, saat hari ini kita berada di rumah Allah, pahalanya mengalir kepada ibu dan ayah kita. Okay? 2 in 1. Bukan kita je dapat pahala. Ini maksud anak soleh dan solehah. Okay? Baik muslimat, bukan dengan orang, yakni manusia, tetapi makhluk lain. Kucing kita boleh menyebabkan ke syurga. Kucing jiran yang berak rumah kita pun boleh buatkan ke syurga. Itulah cakap Ustaz Azhar, itu syurga je. Dia tak tahu betapa kita buang tai kucing hari-hari. Contoh muslimat. Kucing datang rumah kita, ambil ikan kita. Kita sembang dalam WhatsApp. Geram betul aku, kucing nombor 44 jalan A tu ambil ikan aku lagi. Nombor siapa tu? Nombor rumah saya. Saya takut nak cakap nombor rumah orang lain. Nombor rumah saya. Muslimat dirahmati Allah. Kenapa dia masuk rumah kak? Yelah Ustazah, saya tak tutup pintu tadi. Tapi bukan saya seorang tak tutup pintu. Jiran depan sana pun tak tutup pintu. Kenapa tak pergi kat sana je ambil ikan orang tu? Jawapannya, Allah yang bagi rezeki pada kucing itu di rumah kita hari ni. Saat kita nak pukul dia, Allah sedang memandang. Muslimat, kucing, pokok-pokok semuanya berzikir kepada Allah. Tapi kalau saat itu kita terlupa Allah memandang kita, kita sedang terlupa untuk zikrullah, ingat Allah. Lalu Allah hantarkan ujian-ujian kecil macam tu. Ya Ustazah, lepas balik kuliah ni saya nak sabar. Betul Ustazah, nak sabar. Rupanya sabar ni balasan di syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Allah bagi salam kepada orang-orang yang kuat menahan diri sabar. Elok parking kereta, muslimat dirahmati Allah, seketul taik kucing depan pintu rumah kita. Agak-agak sabar ke tidak? Minggu depan saya sabar Ustazah, hari ni tak boleh. Macam itulah kita. Sebab itu Allah bagi lagi untuk test power kita dalam sabar macam mana. Subhanallah. Bukan makhluk berbentuk manusia, makhluk-makhluk lain juga tes kita punya kesabaran, hubungan kita dengan Allah boleh cantik atau tidak. Okay? Tunaikan hajat saudara kita. Zikrullah tiap helaan nafas. Buat baik walau sebesar zarah. Buat yang Allah suka, Nabi suka, redha atas setiap takdirnya. Hak yang bawah sekali tu saya final touch sebelum terbit. Muslimat dirahmati Allah, sebab kita dalam suasana COVID masa tu kan. Saya nak hantar kepada penerbit, saya tambahlah satu tajuk, redha atas setiap takdirnya. Lalu kita nak bagaimana lagi muslimat? Sebab dengan satu kalimah redha itu, rahmat Allah sedang mencurah kepada kamu. Dalam satu kalimah redha itu, syafaat Rasulullah akan datang kepada kamu. Hanya 2 ini saja di mahsyar saat kita kegelapan. Kita takkan dapat benda lain muslimat. Dengan harta yang banyak, tak, belum tentu. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Tak bantu kita di akhirat kalau kita tidak kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi selamat meneruskan pembacaan, muslimat dirahmati Allah, akan angan-angan ke Firdausi. InsyaAllah akan bertemu jawapan, dan di setiap kuliah yang dihadiri oleh orang yang mendengar ilmu, muslimat dirahmati Allah, satu buku ni tadi Jaja kata RM18. Buku yang kedua 29.90 sen. Mohon halal 10 sen untuk RM30. Dah alang-alang kenapa tak letak RM30? Muslimat, kita dalam nak menerbitkan ni kadang kedai buku bagi arahan macam ni kan.
Jadi muslimat, untuk yang hadir majlis ilmu hari ini ustazah bagi RM40 untuk 2 buku. Tolonglah buat hadiah kepada sesiapa sahaja pun muslimat, insya-Allah. Kesannya tu semua yang bercerita dalam ni adalah kisah benar. Jadi kisah-kisah benar ni muslimat, kadang-kadang kisah kita, kadang-kadang kisah orang lain. Dilampiaskan ke mana? Dikaitkan ke mana? Disangkutkan ke mana? Maknanya sejarah berulang. Dulu tok nenek moyang kita lalui dah. Hari ni ujian kita berbentuk macam ni. Kepada siapa semua kita kembali? Kepada Allah. Kita ziarah kubur Piramli contoh. Berapa tahun dah dia meninggal muslimat dirahmati Allah. Pergi kubur Piramli pula dah ustazah ni. Kubur lama-lama. Tutup saya dulu duduk sana ustazah, dah 100 tahun dia meninggal. Tu pun arwah nenek saya yang bagi tahu. Dia hidup berapa tahun cik? 80 tahun. Ternyata matinya lebih lama daripada hidupnya. Betul muslimat? Jadi yang kita nak cari adalah bekalan menuju mati. Semoga Allah redha pada kita.